Muka surat 9. Okey, dah warna merah. Okey. Okey, terima kasih Syafar. Tengok Syafar dah tolong typekan muka surat 9. Ina ni lain tak cantik Ina ni Keluar masuk, keluar masuk. Okey, boleh nampak Nampak tak kat skrin saya buku teks? Nampak. Okey. Jadi kita sambung dengan tajuk minggu lepas iaitu darab wang. Darab wang. Kalau minggu lepas kita buat tambah dan tolak, dan kalau awak masih ingat darab yang kita belajar sebelum ni ialah kita tambah berulang-ulang. Kita tambah berulang-ulang, lepas tu kita buat banyak cara. Antaranya kita buat cara bentuk lazim. Okay? Dan sebagaimana yang saya dah bagi tahu sebelum ni, tajuk-tajuk wang ni sama saja operasinya sebagaimana kita buat operasi nombor bulat sebelum ni. Hanya yang membezakan ialah mata wang yang kita kena tulis RM tu itu yang kita kena tulis. Itu sahaja perbezaannya. Selain daripada tu semuanya sama. Kan? Jadi mana yang tadi ada beberapa orang saya tak sempat nak buka dia punya rumusan kuis awak tadi. Kalau saya sempat buka sebab saya tengok. Sebab tadi awal-awal tadi saya tengok awal-awal tadi dah ramai yang salah. Awal-awal jawab dah habis. Tak sempat buat tak apa, tak ada masalah. Sebab saya belum tutup lagi saya belum tutup lagi. Siapa nak buat boleh buat. Saya rasa saya tak tutup yang ni. Okey, kalau saya tengok kat sini ada 29 orang yang buat. Kan? 29 orang yang buat, lepas tu 60%. Kalau kita tengok dekat sini sekejap saya tunjuk dekat awak. Okey ni. Ni yang buat tadi Azra selalu. Tu saya kata mana Ashraf? Ashraf kat bawah ni biasa Ashraf dekat atas. Okey. Jadi Azra betul semua Yang lain 90% kat atas. Okey. Ni yang ramai salah dekat bawah ni. Kalisha, Uzmadia, Iman, Kasino Zahra. Kasino Zahra ni banyak sangat salah ni. Ke awak buat cepat-cepat kasih? Tak sempat nak kira Right, tak apa. Lepas ni boleh ulang balik kuis ni, jawab betul-betul ikut masa awak jangan terkejar-kejar. Kan sebab apa kita tajuk hari ni penting tajuk darab ni. Alright, kita masuk kepada apa yang kita nak belajar. Nak belajar hari ini. Mana tadi? Okey. Baik. Saya sekarang pen saya ni dah pening. Alright. Darab wang. Okay, kalau awak lihat kat buku teks awak tu, kalau kat buku teks, kalau dekat skrin tak jelas tengok buku teks, darab wang nombor 1 kira jumlah harga 2 buah hamper. Hamper ni, kalau lihat satu hamper, kenal tak hamper? Hamper ni yang sebelah ni. Kenapa saya punya pen macam ni? Hamper ni, kalau awak lihat, berharga RM211. RM211. Jadi kelas ni saya dah beritahu sebutan ringgit tu biar betul, tak ada RM ni. RM211. Jadi kira harga 2 buah hamper. 2 buah hamper. Jadi hamper satu berharga RM211. Manakala kalau 2 berapa pula? Jadi ada beberapa cara kalau cara mudah kalau cara mudah awak mengira sesuatu benda tu, kalau bendanya sedikit kita hanya gunakan penambahan berulang.
penambahan bulan. Jadi kalau contohnya, kalau hamper itu berharga, ni yang minggu lepas, berharga RM211. Jadi cara yang mudah je ialah, yang paling mudah lah, maksudnya awak hanya tambahkan 2 hamper lah. Kenapa pagi ni saya punya ni? Okey. Jadi RM211 tambah RM211. Kan sebab ada dua hamper. Astaghfirullahalazim. Kenapa ni? RM211. Itu kalau kita guna cara menambah. Maksudnya kalau kita buat dalam bentuk lazim, 211 tambah RM211 lagi. Jadi awak akan dapat 224 dan tanda ringgit jangan lupa. Jadi RM422 untuk harga kedua-dua hamper. Tapi ini kalau kita guna konsep tambah berulang. Tambah berulang. Tapi sebagaimana yang awak tahu, tambah berulang juga merupakan operasi darab. Merupakan operasi darab. Jadi kalau kita lihat dekat buku awak tu, dekat sini dinyatakan kira jumlah 2 buah hamper bermaksud 2 darab RM211. 2 ini bermaksud ada 2 bakul hamper ni. Darab setiap hamper RM211 harganya. Kalau kat sini dia letakkan wang tunai, menunjukkan 2 bakul. Yang sini ada 2 keping not 100, keping not 10 dan sekeping not RM1. Jadi ada 2. Jadi kalau kita kira semua sekali ni, satu sekeping ni, dapatlah juga RM422. Tapi sekarang ni kita nak menggunakan operasi darab menggunakan bentuk lazim. Sebagaimana yang biasa kita gunakan untuk menjawab soalan-soalan darab. Jadi kalau lihat kat sini dia susun RM211 ni dia letak dekat atas, manakala RM2 ni dia letak dekat bawah. Ini tujuan dia untuk memudahkan pengiraan dalam bentuk lazim. Ingat, bila darab awak boleh je letak RM2 tu 2 tu dekat atas. Boleh. Kan? Tapi untuk memudahkan pengiraan, untuk mudah kira, nak mudah tulis, kita letak bilangan digit yang lebih kecil di bawah. Jadi 2 dekat bawah, 211 ni dekat atas. Jadi macam biasa kita buat bentuk lazim. Ingat lagi bentuk lazim. Saya dah kata dah, bila kita masuk jilid 2 ni, kita dah tak ada nak ulang-ulang banyak sangat cara mendarab tu macam mana. Kita mula daripada sa. 1 darab 2, 2. Lepas tu 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Lepas tu tanda ringgit jangan lupa. Ingat tanda ringgit A huruf besar, M huruf besar. Dan rapat dengan nombor dia. Jadi RM422. Jadi 2 darab RM211 sama dengan RM422. Baik. Tengok beberapa cara dekat bawah ni. Sekejap lagi kita buat tutorial. Okey, 5 darab RM29. 5 darab RM29. Jadi kalau kita buat penambahan berulang, kan? Penambahan berulang maksudnya RM29 tu kita kena tambah sebanyak 5 kali. Lambatlah. Lambat. Kalau saya tunjuk dekat sini satu contoh. Maksudnya kalau kena buat penambahan berulang, kalau awak beli barang tu kat kedai kan, awak kena tambah berulang sebanyak 5 kali. Jadi dia jadi lambat lah. Ini penambahan berulang. Nampak? RM29, tambah RM29, tambah RM29, tambah RM29, tambah RM29. Boleh je. Boleh je, tak ada masalah. Tapi dia akan jadi lambat lah. Dia akan jadi lambat. Jadi kita akan buat operasi darab iaitu 5. Maksudnya ada 5 barang yang dibeli. Darab RM29. Maksudnya ada 5 barang yang dia beli dan setiap barang tu berharga RM29.
Okey, jadi bila buat macam ni, macam saya kata, bila kita buat dalam bentuk lazim, kita selesaikan dalam bentuk lazim, kebiasaannya kita akan letak digit yang lebih besar ini di bahagian atas. Bahagian atas, manakala digit yang bilangan digit, nombor yang bilangan digit ni kecil berada di bawah. Okay. Dan saya kata boleh je 5 ni letak atas, 29 kat bawah, boleh. Cuma untuk memudahkan pengiraan. Jadi kita mula mendarab daripada SAR 9 darab 5. 9 darab 5, 45. Jadi 45 maksudnya 5 ni SAR berada di bawah ni, 5 dan 40 berada dekat 10. Kemudian 2 darab 5, 10. Tambahkan dengan 4, 14. 1, 4. Jadi tanda ringgit jangan lupa. Jadi 145. Ya, Danish. Danish laju kira. Okay. Awak pun boleh cuba sebenarnya, tapi tak perlu nak letak dekat chat. Nanti awak tak fokus. Bila saya suruh letak dekat chat, nanti baru letak dekat chat jawapan. Okay. Baik, nombor 3. Nombor 3 ni pengiraan darab mudah apabila awak darab dengan 10 darab 100 darab 1000. Kalau awak tengok contoh dekat sini 100 maksudnya ada 100 barang. Jangan kata 100 tu 100 ringgit. 100 ringgit darab 70 ringgit. Tak, 100 tu maksudnya 100 barang. Sebab tu dia tak ada unit apa-apa dekat depan ni. Yang belakang ni baru ada ringgit. Maksudnya harga barang tu satu unit atau satu barang berharga 100 ringgit. Jadi ada 100 barang darab 76 ringgit. Jadi ada kiraan mudahnya. Kalau lihat dekat sini 100 ni seumpama awak mendarab dengan sifir 1. Mendarab dengan sifir 1 depan ni. 100 ke 1000 ke 10 ke seolah-olah awak mendarab dengan sifir 1. Jadi ingat bila kita darab dengan sifir 1, tengok kat bawah ni 1 darab 76 ringgit sama dengan 76 ringgit kan? Sebab kita darab 1 akan dapat nombor tu semula. Jadi kalau kat bawah, kalau 10 barang, 10 sama juga. Dia seolah-olah awak darab 1. Kan? Cuma kalau awak lihat dekat 10 ni sifar ada 1. Sifar ada 1. Jadi bila dapat jawapan, tambahkan 1 sifar dekat belakang dia. RM76 darab 1, 76. Kan? Tapi sebab ada 1 sifar dekat sini, tambah 1 sifar dekat belakang dia. Jadi dia bernilai RM760. Ni pula 100 darab 76. 100 darab 76. Sama. Ya, sama juga. 76 darab 1 juga. Iaitu 76. Kan? Tapi sebab 100 ni ada 2 sifar. Jadi kita tambah 2 sifar dekat belakang dia. Tambah 2 sifar dekat belakang 76 tu. Jadilah RM7,600. Ataupun kadang-kadang ada keluar soalan dia kata 7,600. Sebab ada 2 sifar. RM7,600. Jadi 100 darab RM76 sama dengan RM7,600. Biar sebutan nombor awak tu biar betul. Jadi kalau macam tu kita dah boleh buat nombor 4 ni. Nombor 4 nampak? Nombor 4. Astagfirullah. Kenapa pen saya hari ni? Okey. Nombor 4 ni 1000. Ada 1000 barang. Kan? Ada 1000 barang. Takkan awak nak tambah sampai 1000 kali kan? Ni mesti barang kecil-kecil. Ada 1000 barang dan setiap barang berharga RM9. Jadi 1000 darab 9. 1000 darab 9. Jadi 1000 darab 9, kalau awak lihat, macam saya kata tadi,
dia seolah-olah RM9 ni kita darab 1. Nampak tak? Jadi 1 darab 9, RM9. 1 darab 9 dapat RM9 balik. Okey. Jadi sebab 1000 ni ada 3 sifar, 1, 2, 3. Kita pergi bawah sekali ni Okey, jadi disebabkan 1000 ni ada 3 sifar. Jadi 1 darab 9. Hari ni saya punya pen agak tak berapa ni Sekejap. Tak pernah berlaku macam ni. Dia terlalu sensitif. Okey. Saya ulang balik. Okay, kalau 1000 darab 9, 1000 darab 9, maksudnya 1 darab 9 lah RM9. Harga dia sama, RM9. Cuma dekat belakang 1000 ni awak lihat ada 3 sifar. 1, 2, 3. 3 sifar. Bermaksud ada 3 sifar dekat belakang 9 ni. Jadi ini cara mudah kalau awak kena mendarab 10, mendarab 100, mendarab 1000. Kita hanya tambah bilangan sifar sahaja di belakangnya. Danish Ryan terkeluar. Alright. Apa? Okey, kita tengok yang nombor 5 ni pula. Tengok nombor 5. Tengok nombor 5 ni pula. Okey, kalau awak lihat dekat sini, okey, jangan tengok yang bentuk lazim ni. Kita buat cara yang telah ditunjukkan dekat sebelah ni Buat cara yang ditunjukkan dekat sebelah ni. 10 darab RM148.25. Okey, saya buat dekat whiteboard. Okey, 10 darab RM148. Berapa sen tadi? Saya tak ingat. 25 sen dia mula balik. Okey, 25 sen. Okey, sama macam kita buat tadi Baik. Jadi seolah-olah kita darab 1. Ingat seolah-olah kita darab 1. Jadi RM148.25 ni, jadi kita tulis balik. RM148.25. Baik. Nanti saya akan cerita pasal titik ni okey. Baik, 148.25. Kita salin balik sebab dia darab 1. Lepas tu dia ada sifar dekat belakang dia kan? Tambah sifar dekat belakang dia. Okey? Lepas tu ingat, dekat sini ada titik, nampak? Ada titik. Ada titik ni. Ada titik. Jadi kalau awak lihat, titik ni berada dekat mana? Dekat sebelum 2 nombor dari belakang. 1, 2 titik. 1, 2 titik. Jadi kat sini pun sama. 1, 2 titik. Macam tu. Okey? Jadi awak lihat nombor dia sama je. 14825. 14825 sama je. Soalan dengan jawapan sama. Sebab apa sama? Sebab ingat balik, kita darab dengan 1. Sebenarnya kita darab dengan 1. Cuma sebab ada sifar dekat 10 ni, jadi sifar ni ada kita tambah dekat belakang dia. Dekat belakang dia. Lepas tu, last sekali baru kita letak titik. Kita letak titik. Bukan Danish. Salah letak titik tu Danish. Tak apa, nanti kita akan buat tutorial sama-sama. Jadi jawapannya ialah RM1,482.50. RM1,482.50. Okey, untuk menambahkan pemahaman awak untuk tajuk darab ni kan. Okey, kita buat soalan tutorial bawah ni. Cuba ini. Jadi bersedia dengan buku tulis awak.
Okay, bersedia dengan buku tulis. Jangan cerita benda lain. Danish ni biasalah. Akan terlepas sekarang, mula dia berbual. Okay, dah sedia dengan buku tulis. Okay. Tulis apa? Untuk kita buat soalan tutorial ni sama-sama. Okey, kira 4 darab RM340. 4 darab RM340. Jadi, yang ni mudah sebab gunakan bentuk lazim. Jadi, 4 darab RM340. Okay, jadi, buat dalam bentuk lazim. RM340 darab 4. Okey, cuba kira sekarang. Siapa dah dapat jawapan, terus type dekat chat. Danish. Danish guna guna kalkulator ke? Lajunya. Cuba jawab Danish. Okay, Danish jawab. Sekejap, saya buka chat sekejap. Okay, Danish jawab RM1,360. Okay, ada tak yang lain jawapan yang sama atau berlandang dengan Danish? Tak, okay. Bagus. Kalau awak dapat jawab dengan cepat tu, maksudnya awak dah hafal sifir. Saya dapat sama kali tiap kali kelas. Okey, kasih RM1,360. Okey, kasih lepas ni tanda ringgit RM tu dengan nombor rapat tapi tak apa, tak ada masalah. Saya terima jawapan tu. Okey, Adam, Ipan, okey, semua sama jawapan. Tahniah. Okey, Syafar tengok balik RM. RM. R huruf besar, M huruf besar. Ada yang tak tulis RM tu. Unit jangan lupa kita belajar tajuk wang. Tanda ringgit tu jangan lupa. Okay, tanda ringgit tu jangan lupa. Okay, tahniah. Apa cerita cikgu tak pergi sekolah? Sekolah lambat lagi. Ni sekarang kita sekolah lah ni. Kita sekarang tengah sekolah kan. Cuma awak kat rumah, saya pun dekat rumah. Kita sekolah macam biasa. Cuma bukan dalam kelas je. Okay, Ashraf. Ashraf kenapa makin lambat Ashraf? Dulu Ashraf ni laju ni. Okay, tanya. Adli R huruf besar, M huruf besar. Tekan kalau guna laptop, tekan butang shift tu. Jangan lepaskan. Okay, betul. Okay, kalau awak lihat kat sini, RM340. Cikgu Faiz pun ada pasan pun awak. Tak apa. Kita belajar. Okay, sifar darab 4, sifar. 4 darab 4, 16, naik 1, 3 darab 4, 12, 13. Okay, kalau cara awak dalam bentuk lazim macam ni, betul lah tu. Okay. RM1,360. Dan yang paling penting saya kata, tanda ringgit ni jangan lupa tulis. Sebab kalau awak tak tulis, dia akan jadi nombor bulat biasa. Okay, selesai A. Okay, sekarang ni, buat B pula. 2 darab RM506. 2 darab RM506. Jangan cek benda lain. Saya tengok je chat awak tu. Okay, 2 darab RM506. Ya Kak Shrina, ada apa? Yang soalan nombor A tadi jawapan dia apa? RM1,360. Ni yang tadi, yang A tadi Ni yang A tadi. Yang B pula 2 darab RM506. Oh, laju.
Laju Dennis ni. Okey. Okey, 2 darab. Okey, RM506. Ramai jawab 1022. Saya tahu kenapa. Cek balik betul-betul. Saya tahu kenapa awak dapat 1022. Tapi sebelum saya bagi tahu kenapa, awak cuba cek balik. Kenapa dapat 1022 tu? Ini masalah biasa bila ada sifar dekat dalam soalan. Bila ada sifar dalam soalan, ramai yang akan terkeliru. Arsyad, kira balik Arsyad. Ke awak salah type? Ramai dapat 1022. Okey, awak tengok kenapa ada kawan dapat 1022, ada kawan dapat RM1012. Dan ingat tanda ringgit kena tulis. Jangan tinggalkan. Kan? Macam Ramzan. Ramzan dapat RM1012. Ashraf dapat RM1022. Jadi siapa yang salah sebenarnya kat sini? RM1012. Kasih RM1012. Okey. Baik, cek jawapan awak Cek jawapan awak. Jadi, macam saya kata tadi, nombor yang mempunyai bilangan digit yang lebih banyak, kita akan letak di sebelah atas bentuk lazim. Manakala nombor yang digitnya lebih sedikit, lama Sekejap Okey, boleh dengar suara saya tak? Boleh. Boleh Boleh. Cikgu dah hilang ke? Okey, saya awak dengar suara saya. Macam biasalah, awak pun dah tahu kan laptop saya ni tiba-tiba dia hang. Okey. Sekejap, seminit. Sementara tu terus tu jawapan. Yang mana dapat RM1022 tu, tolong cek balik. Tolong cek balik yang dapat RM1022 tu.
Saya ada. Kan saya kata, walaupun awak nampak saya keluar, saya tetap ada saya nampak aja. Apa yang awak buatkan, ya Dam? Okey. Jap. Kita sambung jadi darab 2. Baik. 6 darab 2 saya rasa tak dapat 12 Ramai dapat 12. Jadi 2 akan naik 1 sebelah ni. Dekat sini tadi yang saya kata ramai yang sentiasa ada masalah bila darab dengan sifar sifar darab 2. Kan? Dia selalu akan ramai akan buat sifar darab 2, 2 Arsyad berbual kemudian. Sifar darab 2, ramai akan jawab 2. Dia lupa. Sebarang nombor yang darab dengan sifar akan dapat sifar. Jadi siapa jawab sifar darab 2, 2 tu sebab tu dia dapat 1022. Jadi kena ingat mana gambar saya. Gambar saya tak keluar. Sekejap. Nak kena tengok muka saya juga sekejap. Saya pun tak nampak mana muka saya. Tak apalah, kemudianlah nanti muka saya. Saya pun tak nampak muka saya kat sini. Okey. Ashraf. Jadi, sifar darab 2 adalah sifar. Kan, ingat ada 1 dekat atas ni. Tambah 1 jadi 1. 5 darab 2, 10. Okey, jadi ringgit jangan lupa RM1,012. RM1,012. Jadi siapa jawab 1022 saya dah minta dah awak untuk cek balik awak punya jawapan. Okey, kita buat soalan tutorial seterusnya. Saya tak tahu kenapa saya on kamera ni. Baik, kita pergi dekat C. 6 darab RM807.15. Okey, yang ni kita akan buat sama-sama. Sambil saya tulis, sambil tu awak ikut dalam buku tulis awak. 6 darab RM807.15. Okey, ini soalan dia. 807. Sorry, 807. Okey, kita buat dalam bentuk lazim.
Okey, darab 6. Baik. Darab macam kita darab biasa. Darab macam kita darab biasa. Macam mana awak mendarab bentuk lazim tadi, macam itulah awak mendarab soalan ini. Jadi 5 darab 6, 30. Jadi sifar, 3. 1 darab 6, 6. Tambah 3, 9. 7 tambah 6, 7 darab 6, 42. Jadi 2 dekat bawah, 4 dekat atas. Okey, sifar darab 6. Sifar. Bukannya sifar darab 6, 6 Sifar darab 6, sifar tambah 4, 4. 8 darab 6, 48. Okey. Jadi apa lagi yang kita belum tulis? Titik dia. Okey, titik dia. Baik, titik ni penting Awak kena ingat betul-betul apa yang saya cakap ni. Awak kena ingat betul-betul apa yang saya cakap ni. Okey, titik ni, dengar. Awak kena kira dari belakang. 1, 2, titik. Kita kira dari digit belakang ni. 1, 2, titik. Baru kita tahu nak letak titik dekat mana. 1, 2, titik. Okey. Tanda ringgit jangan lupa. Baik. Ini pesanan saya yang penting. Awak nak letak titik, awak kena kira digit yang belakang. Kan? Sebab apa? Kalau awak tengok dekat soalan ni, titik dia sebaris. Okey, tapi kenapa saya tak kata letak titik tu sebaris? Letak je sebaris. Awak nampak titik dekat atas, awak letak titik dekat bawah. Tak. Untuk darab yang ada titik macam ni, yang ada titik macam ni, tak semestinya titik tu sebaris. Sebab tu saya terangkan pada awak, kalau ada titik macam ni, kena kira dari belakang. 1, 2, titik. Apa cerita sampai kita tu baru habis ni? Dah nampak dah perangai awak. Ingat saya baca chat awak tau. Yang biasa. Awak chat bukan-bukan, saya baca. Ni kan dengar suara saya kat mak ayah awak ni kan. Okey. Kat sini soalan ini, kebetulan titik dia sebaris. Kebetulan titik dia sebaris. Tapi saya kata kat sini, tak semestinya bila darab ada titik, terutamanya soalan wang dan soalan melibatkan titik perpuluhan, titiknya sebaris. Sebab tu awak kena guna cara, kena kira kedudukan titik tu dari belakang. Dari nombor belakang. Nombor ni, nombor 5, nombor 1, titik. Maksudnya lepas 2 nombor dari belakang, titik. Jadi kat bawah ni pun sama. 2 nombor dari belakang, baru letak titik. Dapatlah RM4,842.90. Alright. Kita buat tutorial yang terakhir. Lepas ni saya bagi kerja rumah. Yang terakhir. Supaya awak faham kedudukan titik ni. Okay, yang terakhir ni D. 8 darab RM794.20. 8 darab RM794.20. Yang ni saya akan conteng dekat buku teks je lah. Siapa yang nak cuba jawab dulu. Okay. Siapa yang nak buat bersama-sama saya pun boleh. Tapi kalau awak nak cuba jawab, terus type jawapan. Mana tahu, kan? Awak dah faham dengan cara ini. Jadi, D ni 8 darab RM794.20. Jadi, buat bentuk lazim. Kenapa hari ni saya punya ni saya punya tablet ni.
Ada yang jawab ke? Sebab saya buka chat Oh, nak buat dengan saya. Okey. Hari ni saya punya pen ni macam ada masalah sikit Saya tak tahu kenapa. Baik. Okey, jadi awak darab macam biasa. Siapa yang cuba darab, terus darab dulu. Saya kata darab macam biasa. Abaikan dulu titik ni. Jangan fikir dulu pasal titik. Okay, jadi sifar darab 8, sifar. 2 darab 8, 16. Naik 1. 4 darab 8, 32. Tambah 1, 33. 9 darab 8, 72. Tambah 3, 75. 7 darab 8, 56. Tambah 7, 63. Okey, Azra dah jawab. Dennis dah jawab. Okey, jangan lupa tanda ringgit. Okey. Dan titiknya ialah kita akan rujuk dekat soalan. Sebab saya tak tulis titik lagi kat mana-mana kat sini. Jadi kita akan tengok dekat soalan. Okey, titik ni berada dari belakang 1, 2 titik. Dari belakang lepas 2 digit ada 1 titik. Jadi bawah ni pun sama. 1, 2 titik. Jadi ya, betul. RM6,353.60. Okey. Jadi yang penting dekat sini ialah awak ingat pesanan saya tentang titik ini. Titik ini sebenarnya bukan sebaris. Dia bukan sebaris. Dia ikut bilangan digit. Sebab bila darab, tak semestinya atas ni titik dekat sini, bawah tu dekat situ juga. Tak. Kadang-kadang kita akan jumpa titik tu kena ada dekat tempat lain. Dekat tempat lain. Alright. Ya. Jadi siapa yang agak lambat untuk memahami ni, pertama saya dah kata dah, ini adalah operasi darab yang kita dah buat sebelum ini. Jadi kalau awak belum mahir, tolong buat lagi beberapa soalan melibatkan operasi darab ataupun awak jawab soalan kuis tadi yang sebelum kita masuk kelas tadi tu. Saya tak tutup lagi. Awak boleh jawab lagi pakai link yang saya bagi. Okey? Jadi dekat sini, ini mudah. Ini mudah. Okey, ini kita buat sama-sama je. Ada 10 unit periuk nasi. Harga dia RM245.50. Jadi kita salin balik je. Sebab saya kata lah, ni darab 10 maksudnya kita darab 1. 2, 4, 5, 5 sifar. Lepas tu ada 1 sifar dekat belakang dia ni. Kita tambah lagi 1 sifar. Lepas tu titik dia dekat mana? 1, 2 titik. 1, 2 titik. Jadi 10 periuk nasi tu RM2,455. Okey. Kipas meja pula. Ada 100 kipas meja yang berharga RM68 setiap unit. Jadi 68, dia sama juga dengan 68. Tapi dekat 100 ni ada 2 sifar. 1, 2. Jadi RM6,800. Dia tak ada titik apa-apa So tak ada titik dekat sini. Okey, buku nota berharga RM5. Kan, awak nak beli 1,000. Berapa nak kena bayar? Jadi RM5. Ada 3 sifar dekat sini. 1, 2, 3. Jadi RM5,000 yang awak kena bayar. Ya, Danish. Yang ni senang kan? Sebab RM5 tu kali 1,000 keping. Kan? Untuk bayar buku nota ni bermaksud awak kena menyediakan wang sebanyak RM5,000. Okey. Baik, kita terus ke kerja rumah. Okey, buku aktiviti awak. Tadi saya dah buka dah buku aktiviti.
Ni buku teks, sorry. Buku aktiviti awak. Okay, minggu ni tak banyak mungkin 2 muka surat je. Tak ada goreng ayam tu. Dah goreng ayam? Wah, makan ayam sedapnya. Kongsilah dengan saya. Apa nak type? Jap, saya buka dulu muka surat ni. Okay, sebenarnya dia dah tulis kat situ muka surat 82 dan 83. Okay, ni dia. Muka surat 82. Okay. Dan juga muka surat 83. Okay, aktiviti 1 dengan aktiviti 2. Sekejap saya type. Okay. Jadi macam biasa, tolong hantar dekat Google Classroom. And saya bagi link kejap lagi dalam kelas. Lepas tu, mana kerja-kerja yang lepas-lepas. Kat sana pening. Kenapalah saya punya kamera tak keluar muka saya ni. Padahal kamera saya dah menyala ni. Okay. Ya, saya deactivate. Tak apalah. Okay. Jadi muka surat 82 dengan 83. Nanti saya bagi link dekat dalam grup. Jadi sebelum habis kelas ni ada apa-apa soalan? Ingatan bahasa saya setiap minggu je lah. Jangan lupa hafal sifir. Saya ulang-ulang Jangan lupa hafal sifir. Walaupun awak dah hafal lagi beberapa kali sampai betul-betul awak mahir. Okay. Kerja rumah buat sikit-sikit kalau awak tak mampu nak buat semua. Sentiasa buka Google Classroom tu untuk cek kerja-kerja rumah yang awak tertinggal. Dan kalau awak tertinggal mana-mana dekat dalam PDPR ni, boleh buka YouTube Okay, saya masukkan semua video ni dalam YouTube, termasuk kelas-kelas yang lepas tu buka balik. Kan? Bukan bermaksud kelas ni je awak tak faham terus tak faham. Buka balik dah tengok berkali-kali sampai awak faham. Okey? Muka surat 82 dan 83 Asyad. Saya type kat atas tu. Aktiviti. Okay, jadi hari sekali jaga diri awak baik-baik. Jaga kesihatan, jangan keluar pergi mana-mana kalau tak perlu. Kalau demam apa semua, cepat-cepat makan ubat, dapatkan rawatan, jaga diri awak, jaga keluarga awak semua, okey? Jadi kita akan jumpa minggu hadapan. InsyaAllah waktu yang sama, dekat tempat yang sama. Okey, bye-bye. Okey, jaga diri baik. Okey, bye semua. Ada cikgu. Sama. Bye. 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 Bye korang. Siapa yang last keluar? Bye. Tak baik lah cakap macam tu. Okay, bye. Okay, bye Bye. semua. Bye. Bye cikgu. Tata. Bye cikgu. Okay, bye Danish. Dulu. Rasa Danish ni rasa ni last kali ni dia keluar ni. Kamera.
Lah PDPI backup ke? Baru keluar.